Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Apa khabar semua murid 4 Sakura? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Semua sihat hari ni? Waalaikumsalam. Sihat. Okey. Sihat. Okey, cikgu mengharapkan awak semua. Alhamdulillah. Jadi cikgu harap semua orang sihat dalam keadaan sihat, semua dalam keadaan bersedia. Hari ni pelajaran kita mudah je. Tak ada kira-kira pun. Hari ni banyak baca. Okey, hari ni pelajaran kita banyak baca. Tahu cikgu tak share screen. Sekejap lagi cikgu share. Okey, okey, sebelum cikgu nak share screen, okey, cikgu akan tunjukkan kepada awak hasil kerja awak semua pada minggu lepas. Semua orang nak tengok kan? Okey, ada yang cikgu dah sempat tanda, ada yang cikgu tak sempat tanda lagi sebab cikgu tanda kertas tahun 1. Tahun 1 punya latihan banyak sangat, jadi cikgu tak sempat nak tanda tahun 4. Tapi ada yang cikgu dah sempat tanda lah. Okey, kita tengok pada 26 Julai. Okey, 26 Julai hari Isnin, betul? Isnin minggu lepas kan? Okey, cikgu dah sempat tanda dah. Ramai lah cikgu dah sempat tanda. Okey, antaranya okey, Amza Irfan, tapi ada juga yang cikgu tak sempat tanda macam Farish, Haris yang hantar lambat ni tak sempat hantar. Tak sempat tanda lagi. Tapi tak apa, jangan risau. Benda ni memang cikgu akan tanda dan cikgu bagi markah. Siapa yang cikgu dah tanda right tu, maksudnya cikgu dah tambah markah lah. Cikgu turut tahniah, teruskan usaha awak. Macam Faikah ni, dia baru hantar kan. Tapi dia tak apa, lambat pun tak apa. Yang penting hantar. Yang jadi masalahnya yang tak nak hantar ni. So sekarang awak dah, cikgu dah semak modul. Modul cikgu tengok yang tak ambil tak sikit je. Dalam 9 orang ke 10 orang je yang tak ambil lagi. Yang lain semua dah ambil. So maknanya 23 orang dah ambil. Jadi kalau boleh 23 orang tu hantarlah. Dapat 23 orang tu masuk dalam Padlet ni cantik dah sebenarnya. Okey. Yang 10 orang tu cikgu akan cuba. Esok cikgu akan datang sekolah. Cikgu nak tengok siapa lagi yang tak ambil. Dan cikgu akan call lah seorang-seorang yang 10 orang tu. Kenapa tak ambil. Okey. Dan kena bagi tahu sebab lah kenapa tak ambil. Okey. Kalau siapa yang dalam kelas ni ada masih lagi yang tak ambil, so nanti suruh ambil lah hari ni. Okey, ambil hari ni petang ni ke, tak kisahlah, petang pun boleh, pagi ni pun boleh, terpulang lah mana-mana. Okey, sebab kalau awak tak ambil, rugilah sebab bahan tu dah ada. Buat apa kita nak salin dalam buku, benda dah ada kan. Lagi senang ambil je kat sekolah. Okey, okey, itu pada 26 hari bulan. Okey, cikgu tunjukkan pada 29 hari Khamis minggu lepas. Okey, so siapa yang tak hantar 26 hari bulan boleh masuk Padlet 26 hari bulan lah. Nanti masukkan siapa yang belum buat tu. Yang belum masukkan. Okey, yang seterusnya 29 hari bulan kita dah start guna modul kan. Sepatutnya dah ramai hantar. Tapi masih ada lagi yang tak hantar. Okey, so setakat ni ada ramai jugalah yang dah hantar. Okey, tapi ada juga yang tak hantar. Okey, so maknanya kalau ada dekat sini yang datang kelas cikgu tapi dia tak hantar, so hantarlah cuba siapkan, kemudian masukkan dalam Padlet tu. Awak kena semak balik lah, kena scroll balik. Kalau awak tak jumpa, awak mesej personal cikgu. Cikgu, saya nak hantar yang minggu lepas punya hari Isnin dengan hari Khamis. Nanti cikgu share link boleh tak? Nanti cikgu bagi. Kena mesej cikgu lah. Sebab cikgu yang tak tahu awak dah hantar ke belum. Okey? Awak yang kena tanya cikgu sama ada nak ni. Kalau awak rasa awak dapat jumpa, tak payahlah tanya. Cuba cari dulu, kalau tak jumpa baru tanya cikgu. Okey, so dekat sini tahniah lah kepada murid yang hantar. So nanti cikgu akan semak 29 hari bulan ni, 29 bulan Julai ni cikgu akan semak hari ni sekali dengan tarikh hari ni punya 2 hari bulan Ogos. Cikgu akan semak hari ni juga, insya-Allah. So nanti malam ni insya-Allah awak dapat tahulah awak punya result sama ada awak dapat bagus ke tak bagus ke, awak boleh tengok. Okey? Okey, kalau contoh ada salah awak rasa nak buat balik, ada yang salah tu awak upload semula yang mana yang dah dibetulkan. Lepas tu beritahu cikgu, saya dah buat pembetulan. Cikgu semak balik boleh? Nanti cikgu akan semak balik. Dan dapat markah tambah lah. Murid yang buat pembetulan, dia bagi tahu cikgu, dapat markah tambahan. Walaupun pada mulanya dia dapat markah rendah sebab banyak salah. Okey? So buat pembetulan pun dapat markah tambahan. Okey, so kita tengok pada kelas 7. Kalau tengok dekat sini, awak boleh tengok lah markah-markah awak semua. Okey, so ini markah-markah awak kat sini. Banyak juga markah yang ni. Tapi kalau awak nak lawan dengan budak tahun 1, memang awak tak terlawan lah. Tahun 1 budaknya markah lagi tinggi, 170 lebih. Sebab diorang lagi banyak latihan. Diorang kena buat Desmos, diorang kena buat buku aktiviti. Ada yang setengah tu dia buat dua-dua sekali. Aktiviti buat, Desmos pun diorang buat. Sebab itulah dia dapat markah banyak. Okey, macam awak buat dalam guna buku main modul je, ada pula yang tak hantar. So bila yang tak hantar dapat markah sikit lah.
Okey, siapa yang nak dapat markah yang lagi tinggi, nak kejar kawan-kawan ni, start daripada sekarang. Okey. So okey, cikgu akan share screen. Share screen yang apa kita nak belajar hari ni. Okey, semua orang dah bersedia nak belajar apa hari ni? Dah. Alhamdulillah. Sekejap Kenapa tak keluar ni? Okey. Ni dia. Okey, muka surat 51. Okey, ini muka surat 51. Pelajaran kita hari ni okey, latihan kita hari ni mudah sangat. Tak banyak kira pun, banyak baca je. Okey. So hari ni kita masuk kepada topik yang seterusnya, 3.4, tanggungjawab dalam mengurus kewangan. Okey, yang pertama 51. Okey, tanggungjawab dalam mengurus kewangan. Okey, yang pertama ialah 3.41, menjelaskan kesan suatu keputusan kewangan yang dibuat. Maksudnya apabila kita buat sesuatu keputusan kewangan, contohnya kita belanja dan sebagainya, apa yang akan terjadi? Adakah kesan tu bagus ataupun ada kesan tu tidak bagus? Nombor seterusnya 3.42, membuat keputusan berdasarkan keutamaan, keperluan dan kehendak. Kita kena tahu apa itu maksud keperluan, apa itu maksud kehendak. So kena buat keputusan berdasarkan keutamaan. Keutamaan ni maksudnya mana satu yang kena pentingkan dulu. Nak keperluan ke hendak. So kita kena fikir kejap lagi lah. Okey, seterusnya 3.43, membuat keputusan kewangan dengan menganalisis maklumat kewangan daripada pelbagai sumber. Okey, maksudnya dekat sini kita nak buat keputusan kewangan kita berdasarkan pelbagai sumber. Okey, cuba tengok latihan 1. Okey, latihan 1 ni cikgu nak minta Ibnu bacalah sebab cikgu suka Ibnu baca. Sedap suara dia. Okey, Ibnu baca yang petak yang pertama sekali. Baca petikan di bawah ini dan jawab soalan yang diberikan sesal kemudian. Baca yang kotak pertama je dulu. Okey. Start Ibnu. Ibnu tak dengar. Ibnu dengar? Yang atas tu. Zaharah tu, yang Zaharah tu. Muka surat 51. Dengar. Okey, baca. Baca yang itu. Zahara merupakan seorang peniaga kecil. Jumlah pendapatannya dalam sebulan ialah RM6,500. Okey. Perhiasan diri seperti alat solat dan pakaian yang mahal. Dan penampilan diri adalah perkara yang sangat penting dan hidup. Okey, maksudnya dekat sini ada seorang perempuan nama dia Zahrah. Duit dia, maksudnya jumlah gaji dia sebulan ialah RM6,500. Terima kasih Okey, dia banyak menghabiskan gajinya untuk membeli barangan perhiasan diri seperti alat solek dan pakaian yang mahal. Baginya, kecantikan dan penampilan diri adalah perkara yang sangat penting dalam hidup. Maksudnya adalah perempuan. Perempuan biasalah kan, dia mesti, bagi dia kecantikan tu nombor 1. Okey, sekarang kita tengok yang kedua. Okey, yang kedua ni cikgu nak minta Nabila Iliana baca. Nabila Iliana baca. Suatu hari dia disahkan suatu penyakit kulit yang teruk. Dia tidak mempunyai sebarang simpanan atau mengambil apa-apa pelat instruksi kesihatan bagi meringankan bebannya. Dia terpaksa membiayai perubatan penyakitnya. Dia mengalami tekanan perasaan dan bebanan dengan hutang hati. Okey, terima kasih kepada Nabila. Okey, satu hari dia mengalami satu penyakit kulit yang teruk. Dia tak ada langsung simpanan, tak ada ambil pelan insurans untuk nak bantu dia lah. Jadi dia terpaksa buat pinjaman bank. Insurans tu apa? Insurans tu maksudnya kalau macam contoh kita sakit, kita dibayar oleh ejen insurans untuk kesakitan kita tu. Contoh kalau macam contoh awak ada sakit, contoh macam kemalangan. Insurans kesihatan contoh kemalangan kan, awak patah kaki. Okey, kalau pergi ke hospital mesti kena bayar kepada klinik kan.
Mesti kena bayar kepada hospital. Maksudnya kos untuk nak bayar, nak mengubati awak tu mesti kena bayar. Mana ada benda free. Tapi bila awak ambil insurans, so insurans tu akan melindungi awak. Maksudnya dia yang akan bayarkan untuk awak. Sebab tu kita masuk insurans kesihatan. Tapi setiap bulan kena bayar premium. Premium tu maksudnya setiap bulan kena bayar berapa. Dia adalah amount dia. Adalah berapa ringgit kena bayar. Maksud kita bersetujulah kalau kita sakit, kita dapatlah pelindungan tu. Kalau kita sihat, maksudnya kita tak bayar, tak dapat apa-apa lah, kita bayar je lah. Maksudnya kita ni macam membantu orang lain jugalah. Okey, disebabkan benda tu dia membuat pinjaman bank sebab tak ada duit kan, tak ada insurans kewangan, tak ada insurans kesihatan untuk nak cover dia. Jadi dia terpaksa lah buat pinjaman bank. So bila dia buat pinjaman bank, dia mengalami masalah tekanan perasaan dan bebanan hutang yang tinggi. So ni adalah Zahrah lah. Zahrah ni tengok mula-mula cantik je kan. Pakai makeup lawa, tiba-tiba muka dah berbintik-bintik dah. Okey, sekarang soalan A. Kita jawab sama-sama. Kali ni tak ada banyak kira. Ini banyak yang memberikan jawapan dalam bentuk bertulis. So, awak boleh tulis dekat bahagian chatting kalau nak tulis. Okey, soalan A. Adakah anda merasakan Zahrah menguruskan kewangannya dengan baik? Okey, cakap ya atau tidak. Semua orang tulis dekat bahagian chatting, ya atau tidak. Cikgu nak tengok. Adakah Zahrah menguruskan kewangannya dengan baik? Ya atau tidak? Okey, tulis. Tulis kat bahagian chatting tu. Penuh pun tak apa. Okey. Ada yang cakap ya tak? Tidak. Okey, siapa lagi? Okey, jawapan awak betul. Okey, tulis kat situ. Jawapannya ialah tidak. Kenapa kita takat tidak? Ada sebab lah. Tulis kat situ. Tidak. Okey. Lepas tu dia kata berikan alasan kamu. Okey, kita kena bagi tahu alasan. Alasan tu maksudnya sebab lah. Okey, tidak kerana siapa lebih tahu cikgu kerana apa? Bagi tahu kerana apa? Kenapa awak cakap tidak? Mesti ada sebab. Okey. Berikan sebab kerana apa? Kenapa pengurusan kewangannya tidak baik? Awak cakap tidak baik kerana apa? Cuba beritahu kat situ. Tulis. Tak simpan duit. Okey, lagi. Nanti cikgu akan bagi jawapan yang lebih kemas lah. Tapi awak tulis dulu jawapan awak. Okey, ada cakap sebab tak simpan duit. Okey, lagi sebab apa lagi awak cakap dia tak bagus? Mesti ada sebab. Mana boleh main cakap je. Mesti ada sebab. Tidak kerana apa? Tulis kat bahagian chatting. Membazir. Okey, lagi. Tulis kat situ. Bau berapa keratnya ni? Mana ni? Yang lain. Tengok jawapan lain. Tidak. Tulis. Type. Kalisha tak nak tulis. Kenapa? Kenapa tidak baik? Beli bukan kemahuan. Okey. Beli ikut kemahuan sebenarnya. Tidak kerana membeli mengikut kehendak. Okey, bagus jawapan ni. Tidak kerana membeli mengikut kehendak. Okey, ni bagus jawapan ni. Apa lagi jawapan lain? Cikgu nak tengok jawapan awak. Kenapa awak cakap tak? Bagi idea tak apa. Salah tak apa. Bukan nak marah pun. Nak tahu je kan. Nak tengok jawapan awak kan. Cepat. Sikit lagi ni. Seorang lagi. 2 orang lagi. Kenapa cakap tak bagus? Sebelum cikgu bagi jawapan yang lagi tepat. Okey, ada yang cakap membeli barang perhiasan diri. Okey, cikgu bagi tahu lah jawapan yang sebenarnya yang lebih kemas lah. Okey, tidak kerana. Okey, tulis kat situ. Dia menggunakan wangnya dengan memenuhi. Ni ayat-ayat skema sikit lah. Kerana dia menggunakan wangnya dengan memenuhi kehendak semata-mata. Kehendak semata-mata. Tanpa sebarang simpanan. Tak bagus lah. Sebenarnya ada banyak lagi jawapan lain. Bukan ini je jawapan dia. Ini jawapan skema. Jawapan skema tu maksudnya jawapan buku lah.
Okey, kat sini bagi tahu tidak kerana dia menggunakan wangnya dengan memenuhi kehendak semata-mata tanpa sebarang simpanan. Sebab itulah dia kena buat pinjaman bank sebab dia tak ada buat simpanan langsung. Kalau dia ada simpanan, dia mesti boleh buat pembayaran dan dia ada buat insurans kesihatan. Sebab itunya pentingnya buat insurans kesihatan dan juga simpanan ni supaya tak jadi macam ni lah. Sebab kita okey, cikgu tulis kat depan tu. Boleh nampak kan? Boleh salin lah. Okey, tidak kerana dia menggunakan wangnya dengan memenuhi kehendak semata-mata tanpa sebarang simpanan. Maksudnya tak ada simpanan langsung. Okey, soalan seterusnya, soalan B. Okey, berdasarkan petikan di atas, okey, petikan di atas apakah dua kesan negatif? Negatif tu baik ke tak baik? Baik ke tak? Tak baik. Okey, apakah dua kesan negatif sekiranya pengurusan kewangan tidak diurus dengan baik? Negatif tu tak baik. Positif baru baik. Tapi kalau COVID-19 negatif tu baguslah. Kalau positif tu tak bagus. Dia terbalik pula. Okey? Tapi sekarang ni cikgu nak tanya apakah dua kesan negatif? Negatif tu maksud kesan tak baik lah, kesan buruk. Sekiranya kewangan tidak diurus dengan baik. Ada jawapan kat atas. Ada dua, ada jawapan kat situ. Siapa tak boleh jawab ni tak tahulah. Apa soalan, apa jawapan dia yang pertama? Cepat. Ada dalam petikan tu. Cuba baca, cuba tengok. Okey, hutang yang tinggi. Tu nombor 1. Seterusnya. Ada hutang tu. Betul lah, hutang yang tinggi. Itu nombor 1. Nombor 2. Tidak menjimatkan duit. Bukan. Ada satu tu dekat bawah tu berdasarkan petikan. Dia kini mengalami apa? Ada kat situ. Dia kini mengalami tekanan perasaan. Tekanan perasaan. Ada jawapan. Kan cikgu cakap tadi ada jawapan kat situ. Tekanan perasaan dan bebannya. Tekanan perasaan. Tekanan perasaan dan emosi. Nak tambah sikit pun boleh. Dan emosi diri. Boleh. Nak tambah sikit. Maksudnya dekat sini, orang yang banyak pengurusan kewangannya tidak baik, selalunya dia akan banyak berhutang. Okey? Dia akan banyak berhutang. Okey, seterusnya dia akan mengalami tekanan perasaan. Yalah sebab sebab banyak benda nak kena cover kan, dengan kesihatan teruk, dengan tak ada simpanan, rasa stres gila kan. Habislah aku macam mana nak hidup ni kan. Tu yang adalah kesan negatif lah. So kalau kita ada simpanan, insya-Allah. Kalau hutang alung mampu. Kalau hutang alung lagi lah masalah, nak kena kejar kan. Rasa takut lah kan. Tekanan perasaan, emosi tu semua adalah tekanan perasaan lah tu. Contohnya takut kan, takut kena kejar dengan alung. Tu semua ada tekanan perasaan. Okey, seterusnya soalan C. Melancong ke luar negara merupakan suatu keperluan hidup. Tengok dia cakap keperluan bukan kehendak, dia cakap keperluan. Dia cakap keperluan. Tengok dia garis, cikgu petakan perkataan keperluan. Melancong ke luar negara merupakan suatu keperluan dalam hidup. Dalam hidup. Adakah pernyataan ini benar? Berikan alasan kamu. Benar atau tak benar? Adakah melancong tu satu keperluan hidup? Benar atau tak benar? Tak. Ada yang cakap benar ke? Kalau ada cakap benar, tidak benar, tidak benar. Tidak benar. Tulis dekat bahagian chatting. Tidak benar. Okey, ada yang cakap tak benar. Lagi, tidak. Siapa lagi nak tulis? Tulis kat situ. Okey, jawapan dia ialah tidak benar. Sebab tidak benar kerana melancong adalah suatu bentuk. Melancong adalah suatu kehendak sahaja. Bukan keperluan. Tak semestinya tak pergi melancong mati. So jawapan dia ialah tidak benar kerana melancong adalah suatu kehendak sahaja. Itu jawapan yang ringkas dan betul. Okey, tidak benar kerana melancong adalah suatu kehendak sahaja. Sebab melancong ni bukan satu keperluan. Kalau tak melancong pun tak mati. Tapi kadang-kadang kita perlu juga. Bukan bermaksud kalau tak melancong je, esok mati.
Oh, kalau macam tu dah 2 tahun tak pergi mana-mana ni, tak ada ke sana ke sini semua duduk rumah je kan. Semua orang mati ya. Sebab keperluan kan? Tak, melancong bukan keperluan, tapi melancong adalah satu kehendak. Tapi memang pentinglah kehendak ni kadang-kala perlu dipenuhi juga. Tak boleh langsung. Cikgu tak boleh langsung yang melancong. Tak, kena pergi juga. Kadang-kadang kita ada duit lebih, kita ada simpanan, kita ada rasa macam nak riliskan tekanan, release tension, bolehlah pergi. Janganlah setiap hari pergi melancong, setiap minggu pergi melancong. Esok pergi Eropah. Minggu depan pergi Thailand pula. Minggu depan lagi pergi tempat lain pula. Habislah duit. Okey, kalau macam setahun sekali ataupun kalau melancong dalam negara tu bolehlah pergi 2 bulan sekali ke. Boleh, tak ada masalah. Bukan salah pun. Cuma kena mengurus kewangan dengan betul. Okey, selesai dah kat situ. Muka surat 51. Okey, sekarang kita pergi kepada muka surat 52. Latihan 2 pula. Ini cerita pasal ayah yang bijak. Okey, kali ni cikgu nak minta siapa baca kali ni tadi Nabila dah baca. Okey, sekarang cikgu nak Syafiqah baca. Cikgu nak Syafiqah baca. Tak apa, nanti cikgu pilih. Syafiqah baca dulu. Ayah yang bijak. Baca petikan pertama dulu. Salim bekerja sebagai seorang guru. Okey. Tidak RF 5,300. Dia mempunyai seorang anak tunggal. 20 sebulan ke dalam akaun simpanan BPN. Okey. Dia berumur 5 tahun. 5 tahun lagi. Okey, Encik Salim ni seorang cikgu. Pendapatan bulanan dia adalah 5,300. Kalau nak banding dengan Zaharah tadi yang atas tu, latihan 1 Zaharah tu lagi banyak gaji dia. Dia mempunyai seorang anak tunggal. Dia mencarum RM120 sebulan ke dalam akaun skim simpanan pendidikan nasional. SSPN. Bukan SPPN. Tolong betulkan. SSPN. Cikgu tersilap tu. Betul kan dia punya ni? Ni. Betul kan? SSPN. Ni yang betul punya. Okey. Sejak anaknya berumur 5 tahun lagi. Ni Encik Salim ni cikgu Dia carum RM120 sebulan untuk anak dia umur 5 tahun lagi dah mencarum dah. Okey, sekarang cikgu nak minta seorang lagi untuk baca kan. Cikgu nak minta Faikah. Saya. Cikgu nak Faikah. Baca Faikah. Setelah 13 melanjutkan pengajian ke sebuah institusi pengajian tinggi. Dia membuat keputusan untuk mengeluarkan caruman tabung saja untuk membiayai pengajian itu. Dia langsung tidak merasa tertekan kerana untuk kegunaan pada masa hadapan. Okey, terima kasih kepada Faikah. Setelah 13 tahun, anak dia sambung pengajian ke tempat yang lebih tinggi lah, sambung ke universiti. Jadi dia buat keputusan, dia nak keluarkan duit caruman tabung pendidikan itu untuk nak bayar pengajian anak dia tu lah. Ni lah anak nak sambung belajar mesti pakai duit. Jadi dia rasa langsung tak terbeban kerana mempunyai tabungan yang mencukupi untuk kegunaan masa hadapan. Tengok, ini Cik Salim punya kerja. Okay, cuba tengok soalan A. Adakah anda merasakan Encik Salim menguruskan kewangannya dengan baik? Ya atau tidak? Tulis kat situ, bahagian chatting. Ya atau tidak? Adakah Encik Salim menguruskan kewangannya dengan bijak? Dengan baik? Ya. Tulis. Okey, ramai yang cakap ya. Okey, tulis kat situ ya. Memang betul pun ya lah. Baguslah Cik Salim ni ya ataupun benar kerana apa? Siapa boleh beritahu cikgu? Kenapa awak cakap dia bagus? Seorang? Ya. Ya kerana apa? Ada jawapan kat atas tu. Kerana dia apa? Okay, cikgu tak bantu sikit lah. Mempersiapkan apa?
Okey, kerana dia mempersiapkan simpanan. Dia siapkan simpanan. Untuk apa? Untuk, siapa boleh tahu cikgu? Untuk apa? Seorang cakap. Ya, kerana dia Untuk anak dia. Ya, Untuk untuk anak. yes, Untuk masa hadapan. untuk masa hadapan. Untuk pengajian anaknya. Tengok dia ada anak tunggal. Kalau lah dia macam Zahara tu, dia habiskan duit dia untuk pergi melancong ke, habiskan duit pergi beli makeup. Takkan lelaki pakai makeup kan? Maksudnya dia gunakan duit untuk beli benda-benda merepek lah. Kalau Encik Salim ni tak bijak, dia habiskan duit untuk diri dia saja. Habislah anak dia. Nanti nak sambung belajar tak ada duit. Terpaksalah pinjam PTPTN. Bukan tak boleh. Anak dia pun pandai macam ni. Okay, so kita kena bijak dari sekarang. Okey, macam awak pun nanti awak sekarang dah jam 4. Nanti bila naik dah masuk sekolah menengah, lepas ni awak dah besar, awak dah masuk 20 tahun, 25 tahun, awak akan kahwin, awak akan ada anak sendiri. So kena pandailah uruskan duit tu. Okey, jangan guna untuk diri sendiri je, guna juga untuk anak-anak, nak kena fikir. Okey, bukan awak nak duduk seorang je kan. Awak nanti akan kahwin, ada anak sendiri. So dan sebagainya. So kena uruskan kewangan dengan betul. Okey, soalan B. Berdasarkan petikan di atas, apakah dua kesan positif sekiranya pengurusan kewangan diurus dengan baik? Apakah dua kesan positif? Yang pertama apa? Tidak berhutang. Betul, tidak berhutang. Bagus. Mana ada hutang? Okey, tidak perlu berhutang. Kat atas tu dia cakap pun tak perlu hutang sebab tak rasa terbeban. Tidak perlu berhutang. Okey, seterusnya ataupun kita slashkan. Okey, mempunyai simpanan masa hadapan. Tambah satu lagi. Mempunyai simpanan masa hadapan. Itu adalah kesan positif dia. Encik Salim ni dia bersedia, dia tahu nanti nak anak dia nak besar, nak kerja, anak dia nak sambung belajar, nak pakai duit. Jadi dia prepare awal-awal. Jangan anak dah umur dah besar baru nak simpan duit dah tak guna. Dia anak dah 5 tahun dia dah simpan duit dah. Okey, tidak perlu. Okey, lagi seterusnya tidak ada bebanan perasaan. Tidak ada bebanan perasaan. Memanglah tak ada bebanan perasaan lah. Sebab apa? Duit cukup. Tak perlu nak pinjam duit orang, tak perlu nak tebal muka, nak kena pinjam bank. Nanti kena kerja no album. So tidak ada bebanan perasaan, rasa gembira, rasa bersedia dan rasa tenang sahaja sebab tak ada masalah dari segi kewangan. Orang yang ada masalah kewangan memang akan rasa stres. Macam cikgu pun. Cikgu pun ada juga sikitlah masalah kewangan. Tapi cikgu boleh uruskan dengan betul dan alhamdulillah lah cikgu okey. So tidak ada bebanan perasaan. So kalau kita banyak hutang semua pening kepala, nanti kita akan rasa stres. Itu yang ada orang sampai bunuh diri tu. Awak perasan kan sekarang ada banyak kes bunuh diri kan? Itu semua adalah disebabkan tekanan perasaan lah. Sebab itulah kalau boleh kita kena berjaga-jaga. Kita tak tahu apa yang terjadi. Contohnya macam sekarang. Kita tak tahu yang ada COVID ni. Tapi tiba-tiba ada COVID. Bila dah ada COVID, habis. Semua dah huru-hara. Duit tak ada. Tu nak cocok duit sana, nak korek duit air Sina, korek duit air Lestari. Habis semua duit dah tak ada dah. Nanti kalau dah tua nanti dah tak ada duit langsung. Sebab tu sebenarnya nak buat macam mana kan. Itu adalah kesan dia lah. Okey, seterusnya soalan C. Sama-sama cadangkan dua keperluan lain yang penting selain tabungan pendidikan. Apa lagi benda yang penting selain daripada tabungan pendidikan? Siapa boleh tahu cikgu? Siapa nak cakap? Boleh cakap, nak tulis pun boleh. Selain daripada tabungan pendidikan, apa lagi keperluan? Keperluan. Bukan kehendak keperluan. Benda yang sangat penting. Apa? Cepat. Awak kalau nak tinggal kat mana? Tinggal bawah kolong ke? Tinggal kat mana? Tinggal kat rumah. Kena ada lah. Keperluan lain ialah tempat apa? Rumah. Tempat tinggal. Yang seleh. Seleh apa? Selesa. Tempat tinggal yang selesa. Terima kasih Zarif. Tempat tinggal yang selesa. Okey, yang seterusnya, apa lagi keperluan lain? Selain daripada tempat tinggal, awak kalau keluar takkan terbogel je. Pakai apa? Apa?
takkan terbogel. Pakai apa? Pakaian yang pakaian yang bersih dan kemas. Itu semua adalah keperluan lah. Itu semua penting. Mana ada orang pergi keluar tak pakai baju, terbogel pergi sekolah. Lepas tu semua orang kata, oi, jerit, tak pakai baju. Mana ada. Tempat tinggal yang selesa. Takkan awak nak tidur bawah longkang. Mesti awak kena tidur dekat rumah. Ada katil, ada tilam, ada tempat dapur, ada tempat ruang tamu, ada TV. Itu semua adalah keperluan. Okey, tempat tinggal yang selesa. Melancong tu bukan keperluan. Okey, seterusnya latihan 3. Okey, latihan 3 mewarnakan keputusan yang bijak. Maksudnya dekat sini awak kena pilih keputusan bijak. Kan dia tadi cikgu ada cerita tadi tentang membuat keputusan kewangan kan. Okey, sekarang kita tengok. Sekiranya awak A, wang saku yang terhad. Apa maksud terhad? Banyak ke sikit? Terhad tu maksudnya banyak ke sikit? Banyak. Banyak ke? Terhad. Sikit. Salah. Terhad tu maksudnya sedikit. Okey, semua orang catat dekat dalam buku masing-masing. Terhad tu maksud dia sedikit. Bagus Syafira. Sikit. Terhad tu maksudnya sedikit. Sekiranya wang saku awak sedikit, apa yang awak patut buat? A, beli barangan yang mahal. Atau B, beli barangan yang diperlukan sahaja. Mana satu yang betul? A atau B? Beli barangan yang diperlukan. Okey, beli barangan yang diperlukan saja. Okey, sekarang awak ambil pensel warna. Ambil pensel warna. Okey, kalau tak ada pensel warna, tangguh tu dulu, jangan warna lagi. Warna kemudian. Okey, warnakan kemudian. Ambil pensel warna. Kalau ada pensel warna, guna pensel warna. Saya nak highlight ni. Okey, tak apalah. Okey, sebabkan cikgu tak nak warna ni, so cikgu guna. Okey, cikgu just ni je lah. Cikgu lorikkan je saja so beli barangan yang diperlukan saja. Nanti awak warna lah. Tak apa, tak sempat warna sekarang, boleh warna kemudian. Awak tanda je dulu mana satu nak kena warna, nanti warnakan kemudian. Okey, soalan seterusnya. Soalan B. Lebihan wang saku. Apa maksud lebihan? Banyak ke sikit? Lebihan ni banyak ke sikit? Banyak. Okey, sekiranya awak ada banyak wang saku, buat apa? A, menyimpan wang dalam tabung. Ataupun B, belanja semua wang itu. Mana? Menyimpan wang dalam tabung. Menyimpan wang dalam tabung. Okey. Sekarang semua orang warnakan menyimpan wang dalam tabung. Ya. Bila dah ada banyak simpanan tu, ingat lagi tak yang minggu lepas kita belajar tentang merekod kewangan tu kan? Itu sebenarnya awak pun boleh buat. Tak semestinya nak beli barang macam tu. Itu sebenarnya adalah contoh. Kalau contoh awak nak beli kasut, contoh awak nak beli baju, awak boleh reka sendiri pelan kewangan awak. Awak ikut apa yang cikgu ajar tu, awak amalkan. Bukannya awak belajar, awak simpan dalam tong sampah. Awak simpan, awak amalkan. Baik, cikgu. Contoh cikgu, saya nak beli baju raya. Contoh, nak beli baju sendiri, guna duit sendiri. Okey, awak simpan duit. Macam mana awak nak dapatkan duit? Macam mana awak nak belanjakan duit awak? Kena ada penyata kewangan tu. Bila awak, sebab tu cikgu ajar awak buat benda tu. Supaya awak boleh buat sendiri. Awak boleh gunakan. Macam cikgu dah biasa guna benda tu. Okey? So terpulang lah. Uruskan duit dengan betul. So, kita simpan wang dalam tabung. Jangan belanja semua duit tu. Okey, sekarang. Sekarang kita pergi kepada pelajaran yang seterusnya. Mata wang. Ini sebab tu cikgu buat hari ni sampai 2 tajuk. Mata wang saya dah belajar. Sebab senang je. Hari ni tajuk mudah. Tak ada kira-kira pun. Okey, sebab tu cikgu buat laju. Sebab cikgu nak cepatkan habis. Cikgu takut tak sempat Okey, seterusnya kita masuk kepada yang 3.5, mata wang asing. So, hari ni semua orang cuba buka dalam buku teks. Cuba tengok dalam muka surat 124. Okey, tengok buku teks masing-masing. Muka surat 124. Okey, dalam muka surat 124 ni ada gambar-gambar mata wang utama dunia dan nilainya. Maksudnya setiap negara-negara ni dia ada mata wang masing-masing.
Kenapa dia ada kenapa dia ada mata wang masing-masing? Sebab setiap negara ada kedaulatan masing-masing. Ada raja masing-masing, ada perdana menteri masing-masing, semuanya berbeza-beza. Tapi ada juga negara-negara yang bersatu, yang mempunyai satu mata wang yang sama. Contohnya euro. Euro bukan satu negara je guna. Semua negara-negara Eropah menggunakan mata wang euro. Okay, so euro tu Eropah ada banyak. Negara-negara Eropah ada banyak guna euro Okay, so diorang guna euro. Mereka bersatu bersama-sama nak guna mata wang yang sama. So ada juga macam tu. Okay, ada juga negara yang tak nak gabung, dia nak mata wang sendiri. Contohnya macam Malaysia. Malaysia nak mata wang sendiri, ringgit. Macam Filipina, mata wang dia sendiri dan sebagainya. Okay, boleh? Okay, okay, sekarang ni kita pergi muka surat tak silap cikgu 153 54 tak silap cikgu. Muka surat 54 pula sekarang. Muka surat 54 mata wang asing. Okay, so hari ni kita belajar mengenal mata wang negara utama dunia. Seterusnya kita menyatakan RM RM1 sama dengan berapa nilai mata wang di negara lain. Okey, semuanya ada dalam buku teks sebenarnya. Ada dalam muka surat 124 dan 125. Semua ada kat dalam tu. So, mana kita belajar, kita isikan, kita lengkapkan. Okey, soalan nombor 1. Cikgu pilih orang lah. Okey, soalan nombor 1. Labelkan nama mata wang dan negara yang menggunakan mata wang itu. So, nombor 1, cikgu nak minta Adam Elias Pukong. Adam Pukong. Cepat. Soalan 1. A. Euro. Negara apakah yang menggunakan mata wang euro? Adam? Apa jawapan ni, Adam? Eropah ke cikgu? Bukan. Cuba tengok dalam buku teks 124. Ada jawapan dia. Awak tak buka buku teks lah tu. Tu yang tak jumpa. Saya. Negara apa? Cepat. Perancis. Perancis. Tulis kat situ Perancis. Perancis adalah salah satu negara daripada Euro jugalah. Okay? Kesatuan Eropah. So, menggunakan mata wang Euro. Okay. Seterusnya, cikgu nak minta tolong Iris Yusriana. Soalan B. Apakah nama mata wang bagi Amerika Syarikat? Amerika Syarikat. Guna mata wang apa? Dolar. Tulis dolar. Dolar DOLAR. Dolar. Tapi dia dolar US, bukan dolar Singapura, bukan dolar Brunei. Ada banyak negara yang guna nama dolar. Nanti cikgu tengok lagi, awak tengok ada beberapa negara yang menggunakan nama dolar, tapi beza. Dolar US tak sama dengan dolar Singapura, lain. Nilai dia tak sama. Tapi nama sama, dolar juga. Okey? Tak tahulah kenapa dia letak nama sama. Okey, seterusnya soalan C. Ni apa benda ni? Apakah nama negara dan mata wang yang digunakan? Apa dia? Siapa nak jawab ni cikgu minta Hamzah ada tak Hamzah? Hamzah ada tak Hamzah? Hamzah ada? Jap, cikgu tanya Hamzah ada tak Hamzah? Hamzah tak masuk Okey, cikgu minta Hasha lah, Hasha Sofia. Bagilah peluang orang lain. C. Apakah nama negara dan mata wang dia? Hasha Sofia. Hamzah baru masuk. Cepat. Hasha, apakah jawapannya? Senyap je Hasha ni. Okey, tak apa. Kita minta murid lain. Haziq Hakimi. Saya. Haziq. Cikgu cakap Haziq. Hamzah tunggu sekejap. Nanti cikgu ambil kehadiran. Okey, Haziq. Apakah nama mata wang ni? Negara apa? C. Negara apa ni? C lah. Jepun. Jepun. Betul. Mata wang dia? Yen. Jepun dia guna yen Jepun guna yen.
Okey, seterusnya D. Okey, kali ni cikgu minta siapa ya? Cikgu minta Hamzah lah. Hamzah baru masuk kan? Hamzah. Muka surat 54. Negara D. Apakah mata wang bagi huruf D ni? Apa nama negara ni? D. D lah pandai. F lah. D lah. D dulu. Dia tu tak tahu. Dia baru masuk. Dia baru masuk. Astaghfirullahalazim. Okeylah, tolonglah Zaidi. D apa? D, Dodol. Negara apa tu? 2000 tu. Negara apa? Rusia. Rusia. Tulis kat situ Rusia. RUSIA, Rusia. Apa nama dia punya mata wang dia? Rubel. Mata wang dia ialah rubel. Okey? Cikgu tak sebut, tak tahu nama betul dia rubel ke rubel ke, cikgu tak pasti. Tapi kita sebutlah rubel. Okey, next. Soalan E. Okey, E. Okey, Zaidi, terima kasih. Cikgu bagi nama Kak Zaidi lah. Okey, Huzaifah. Huzaifah, soalan E. Soalan E. Yang lain tutup mic. Saya cikgu. Cikgu kata Huzaifah. Yang lain tutup mic. Siapa tak tutup mic, cikgu potong markah. Okey. Huzaifah, soalan E, apa jawapan dia? Arab Saudi. Arab Saudi. Mata wang dia? Rial. Rial. Betul. Okey, senang je ni. Senang sangat. Okey, seterusnya soalan F. Rial pun boleh je kan cikgu? Apa dia? Apa dia? Rial. Rial ke rial, boleh lah tu. Okey, sekarang cikgu nak tanya Ibnu Anik. Ibnu Anik pula. Ibnu Haidin. Asyik Ibnu Anik je. Itu ni sini. Okey, F. Negara apa? F. China. China. Dia punya mata wang dia? Renminbi. Renminbi. Susah sikit nak sebut ni. Renminbi. Susah. Okey. Isikan nama dia Renminbi. Renminbi Minbi, bukan Mimbi, Minbi. Okey. Okey. Eja biar betul. Salah eja nanti salah. Okey, Renminbi. India. Okey, seterusnya G. Cikgu nak minta tolong. Siapa ni? Nabila Iliana. G. Australia. Mata wang dia? Dolar. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya G dah settle. H. Muka macam sama kan? Mesti awak pelik kan kenapa muka sama? Okey, seterusnya Natalia dah settle. Kalisha. Kalisha. H. Zarif dah cikgu. Cepat. H. Cepat. Dolar. Salah tu. Great Britain. Great Britain. Okey. Dia punya mata wang dia nama apa? Kalisha? Pound sterling Pound sterling. STERLING. Pound sterling. Okay, so kita dah selesai dah semua. So ni kena hafal ni kalau keluar peksa tahulah. Renminbi apa, rial apa, dolar Australia, pound sterling Great Britain. Kena hafal ni semua. Okay, soalan seterusnya. Latihan 2. Okay, yang ini yang warna ni cikgu tak suruh buat sekarang. Awak boleh buat kemudian sebab nanti kita ambil masa lama kalau nak warna ni. So sekarang ni kita isi sahaja apakah nama mata wang tu, kemudian nilai tukarannya dengan RM RM1. Maksudnya ada dalam buku teks muka surat 125. Ada kat situ. RM1 sama dengan berapa
berapa dolar? Okey, contoh soalan nombor 1. Mata wang yang Amerika Syarikat gunakan apa dia? Dolar. Dolar. Okey, tulis kat situ dolar dolar. Okey, kemudian nilai tukaran dia berapa? Sifar per 238. Ini adalah kiraan lama ni, nilai tukaran yang lama Okey, nilai tukaran ni pada bulan 1 hari bulan 10 2019. Sekarang dah 2021. Sekarang dolar lagi tinggilah sebab duit kita sekarang dah jatuh. Maksudnya dekat sini awak kena ingat 1 dolar, 1 ringgit Malaysia sama dengan 23 sen tu maksudnya. Maksudnya kalau kita nak beli 1 dolar Amerika, okey, sorry. Kalau Amerika nak beli 1 ringgit Malaysia, dia hanya perlukan 23 sen je untuk nak beli RM1 Malaysia. Tu maksud dia. Maksudnya dekat sini diorang hanya perlukan 24 sen je untuk nak beli RM1 Malaysia. Bukan awak jangan ingat 1 dolar sama dengan RM1 tak. Sebab 1 dolar sama dengan 1 dolar sama dengan RM4 lebih sekarang. RM4.20. Okey, sebagai contoh kalau awak nak beli burger, contoh dekat Amerika kan. Dekat Amerika harga burger tu 2 dolar contoh. Alah cikgu murahnya 2 dolar, RM2 je. Bukan. 2 dolar tu maksudnya kena darab dengan 2. Bermaksud RM4.40 tu kena darab dengan 2. Maksudnya RM8.80 satu burger tu. Duit dia mahal. Sebab Amerika duit dia lagi mahal daripada kita. Sebab itulah kita kena sediakan. Kalau kita nak beli 2 dolar, contoh burger tu harganya 2 dolar, kita tengok, alah 2 dolar je murahnya. Tak, 2 dolar sebenarnya mahal. 2 dolar tu sama dengan RM8.80 duit Malaysia. So maksudnya dekat sini duit kita tu rendah lah. Okey, seterusnya Kanada. Okey, Kanada guna mata wang apa? Dolar. Okey, kadar tukaran dia sebutkan. Sifar perpuluhan 317. Betul. Sifar perpuluhan 317. Maksudnya kalau diorang nak beli RM1 Malaysia, dia hanya perlukan 32 sen sahaja. 32 sen duit Kanada dah boleh beli RM1 duit Malaysia. Maksudnya duit kita kecil. Kecil. Okey, seterusnya wang yang ketiga, Perancis. Apakah mata wang Perancis? Nama dia Euro. Tulis Euro. Okey, kadar tukaran dia sifar perpuluhan 219. Betul? Maksudnya dekat sini orang yang dekat tak apa, nanti kita terangkan. Salin je. Okey, maksudnya dekat sini orang Perancis kalau dia nak beli RM1 Malaysia, dia orang hanya perlukan 22 sen je. 20 sen je dah dapat beli dah. 22 sen, sorry. 22 sen dah dapat beli dah duit RM1 Malaysia. Maksudnya duit kita kecil. Dia orang perlukan duit sikit je dah dapat beli duit kita dah, duit RM1. Padahal RM1 kita besar juga kan kat sini. Maksudnya duit dia orang besar lagi daripada duit kita. Okey, seterusnya Rusia. Rusia apa mata wang dia? Rusia, rubel. Okey. Kadar tukaran dia. Berapa duit dia? Nilai dia? 15 539. Cuba tengok nombor ni besar kan? So nak bagi tahu dekat sini duit Rusia pula yang kecil. Duit Malaysia pula besar. Maksudnya dekat sini kalau orang Rusia, dengar sini, semua dengar. Kalau orang Rusia dia nak beli duit RM1 yang warna biru tu, dia kena sediakan 15 rubel baru dia boleh beli. Maksudnya dia kena sediakan 15 keping rubel tu baru dia boleh beli RM1.
Maksudnya duit dia kecil ke duit dia besar? Duit dia kecil ke? Duit dia kecil. Maksudnya dia kena sedia duit yang banyak nak beli RM1. So nak beritahu dekat sini, duit Rusia kecil. Okey, seterusnya nombor kelima, Korea Selatan. Apakah nama wang Korea Selatan? Won. Kadar tukaran dia? Nilai tukaran 286.51. Duit won lagi kecil. Kenapa cik cakap duit kecil? Sebab tengok diorang perlukan 286 won untuk nak beli RM1 Malaysia. Maksudnya duit dia kecil lah. Duit kita besar. Okey, seterusnya Arab Saudi. Apa nama dia? Arab Saudi kelas Riyal. Okey, kadar tukaran sifar .895. Cuba awak tengok duit dia dah dekat-dekat dengan duit Malaysia dah. Okey, duit dia dah dekat-dekat dengan Malaysia. Kalau duit dia sama dengan Malaysia, bermaksud 1. Kalau dia tulis 1, bermaksud RM1 sama dengan RM1. Tu maksud dia. Tapi kat sini duit Malaysia kecil sikit. Okey. Duit Malaysia kecil sedikit. Maksudnya duit riyal lagi besar. Duit riyal lagi besar sikit daripada Malaysia. Besar sikit je. Tapi kalau nak banding dengan dolar, kita lagi kecil lah. Okey, seterusnya. Great Britain. Apakah nama mata wang? Great Britain. Pound sterling. Okey. Tulis kat situ. Pound sterling. Okey, berapa nilai tukaran? Berapa nilai tukaran? 4.194. Okey, tulis kat situ. Sifar .194. Sifar .194. Ini duit pound sterling lagi besar daripada duit kita. Duit kita memang kecil ingat banding dengan Great Britain. Duit diorang lagi besar lah. Okey, seterusnya China. China apa? Renminbi. Renminbi. Tulis kat renminbi. Berapa kadar tukaran? Kadar tukaran 1.7 ke sifar 5. Okey. Yang seterusnya Jepun. Yen. Kadar tukaran. Nilai tukaran yen. 25.823. 23 ke 53? 23 tu. Okey, seterusnya Bangladesh. Mata wang dia apa? Bangladesh. Taka. Okey, berapa nilai dia? Nilai tukaran. 20.148. Betul. 20.148. Maksudnya duit dia kecil, duit kita besar. Kalau duit dia kalau duit dia lebih daripada 1, bermaksud duit kita besar. Kalau duit kita kurang daripada 1, maksudnya 0, something, maksudnya duit dia orang lagi besar. Okey, India. Mata wang. Duit kita besar tu kan? Rupi. Okey, bukan rupa, rupi. Rupi. 16.9
963. Okey, so siapa lagi besar? Malaysia ke India? Malaysia. Malaysia lagi besar. Kalau dia bawah daripada 1, Malaysia kecil. Tapi kalau lagi besar daripada 1, maksudnya Malaysia lagi besar. Okey, Australia. Australia last sekali. Cepat kelas. Dolar. Okey, tukaran wang dia berapa? Nilai tukaran 0.356. Siapa lagi besar? Malaysia lagi besar ke Australia lagi besar? Australia lagi besar. Okey, kerana cikgu ulang balik, kalau sekiranya duit betul. Sekiranya duit Malaysia, okey, duit Malaysia dia lagi besar sekiranya dia atas daripada 1. Okey, so dekat sini cikgu akan gunakan warna. So maknanya kalau Malaysia yang lagi besar, cikgu guna warna merah. Okey, kalau Malaysia lagi besar, Malaysia lagi kecil, cikgu guna warna merah. Okey, so yang ini warna merah. Kenapa guna warna merah? Sebab Malaysia kecil. Okey, semua orang tengok depan. Lepas ni baru habis. Kejap sikit lagi. Okey, sekarang cikgu nak tanya, Kanada dengan Malaysia siapa lagi besar? Kanada. So warna merah. Warna merah sebab Malaysia kalah. Malaysia kalah je warna merah. Duit Malaysia kecil maksudnya warna merah. Okey, sekarang Malaysia lawan Euro. Siapa lagi menang? Ringgit lawan Euro. Siapa lagi besar? Euro. Okey, warna merah. Kita nampak kat sini Malaysia kalah. Bawah daripada 1 je memang kita kalah. Okey, sekarang rubel lawan ringgit. Siapa lagi besar? Ringgit. Ringgit lagi besar. Okey, warna hijau. Ringgit. Sebab kita punya lagi besar. Kita punya okey, sekarang won dengan ringgit mana lagi besar? Ringgit. So Malaysia menang, warna hijau. Okey, sekarang seterusnya rial dengan ringgit siapa lagi besar? Rial. Rial lagi besar sebab tu kita sebab dia bawah daripada 1. Siapa yang bawah daripada 1 dia besar lah, maksudnya Malaysia kalah lah. Kalau dia lebih daripada 1 maksudnya Malaysia menang. Okey, yang ini pula pound sterling. Malaysia ke Great Britain? Great Britain kita kalah. Warna merah. Asal Great Britain dia macam bendera Australia. Bendera Australia. Great Britain lah. Bendera Great Britain. Dia hampir sama tapi lain sikit. Dia hampir sama. Dia orang kan satu sekutu dulu kan. Dia ada sejarah lah. Cikgu nak cerita panjang pula nanti. Dia ada sejarah. Great Britain dengan Australia. Australia ni dulu pernah kena jajah dengan Great Britain. Negara kita kan pernah kena jajah dengan British kan? Tahu tak? Jepun. Jepun, British. Tu Great Britain lah. Great Britain tu British lah. Baru cakap ni lah sejarah kan. Amerika Syarikat tak pernah jajah negara kita. Okey, seterusnya renminbi siapa menang? Renminbi ke ringgit? Cepat, renminbi siapa menang? Renminbi ke ringgit? Kelas, cikgu tanya. Ringgit. Kita menang, warna hijau. Okey. Okey, seterusnya yen Jepun dengan ringgit mana satu? Siapa menang? Malaysia ke yen? Okey, yen Malaysia menang. Malaysia menang sebab Malaysia lagi besar. Ringgit menang. Okey, ringgit dengan taka siapa menang? Menang. Ringgit dengan taka. Menang. Cepatlah, ringgit dengan taka.
Ringgit. Ringgit lagi besar. Okey, kita warna hijau. Kita menang. Okey, rupi dengan ringgit. Ringgit. Sebab dia atas daripada 1. Atas daripada 1 je kita menang. Kalau bawah daripada 1, 0.% kita kalah. Okey. Australia, menang ke kalah? Dolar menang. So kita warna merah. So banyak jugalah. Ada juga yang kita menang, ada juga kita kalah. Okey, kalau awak tengok dekat sini ada yang warna hijau, ada warna merah. So dekat sini bermaksud negara kita sebenarnya berada di tengah-tengah. Negara kita ni bukanlah negara yang terlalu miskin dan bukanlah negara yang terlalu kaya. Negara kita ni sederhana. Okey, sebab itulah duit kita ni agak okey lah nak bandingkan negara-negara yang lain. Okey, so kita dah selesai dah dekat situ. Cikgu stop recording. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.